Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengulangan pada bacaan hadis yang lalu serta huraian dan pandangan fuqaha. Pada siri yang lepas kita menyentuh tentang hadis serta perbincangan fuqaha ulama tentang menjual sesuatu barang yang belum diterima. Terdapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjualan barang yang masih belum diqabad ataupun masih belum diterima, walaupun barang itu sudah menjadi milik dia, tapi dia belum menerima barang. Dan ada hadis yang melarang penjualan tersebut, dan juga ada hadis yang melarang tentang menjual di tempat yang dia beli dengan harga yang lebih murah. Seseorang yang membeli barang di satu tempat, contohnya dengan harga RM50, kemudian dia jual balik di tempat yang sama dengan harga yang terlalu murah, RM30 ataupun RM40. Maka terdapat nas yang melarang daripada melakukan yang demikian, kerana akan merosakkan penjual yang lain, kerana akan mengganggu penjual yang lain. Sebab apabila seseorang yang menjual dengan harga yang tersangat murah berbanding harga-harga di pasaran ataupun berbanding harga-harga kebanyakan, sudah tentu ia akan menyebabkan peniaga-peniaga lain gulung tikar, menyebabkan peniaga-peniaga lain bungkus. Sebab sudah pasti selaku pembeli kita akan cari yang lebih murah. Tidak ada pembeli yang waras yang nak beli barang yang sama, kualiti yang sama dengan harga yang tinggi. Tidak ada mana-mana pembeli yang waras nak beli barang yang sama dengan kualiti yang sama. Tidak ada apa-apa perbezaan. Barang yang sama, satu RM20, satu lagi dijual dengan harga RM50. Bukan yang RM50 itu lebih baik kualiti dia, tak, sama. Maka sudah pasti pembeli yang bijak dan waras dia akan beli yang murah. Maka ini akan menyebabkan peniaga-peniaga lain rugi. Maka terdapat larangan daripada hal demikian. Nabi melarang daripada menjual di tempat yang sama dengan harga yang sangat murah. Ini kadang-kadang platform yang macam ni akan menyebabkan, contohlah platform beli atas talian, akan menyebabkan banyak peniaga-peniaga bungkus, akan menyebabkan ramai orang berniaga, perniagaannya slow. Sebab orang lebih prefer beli atas talian kerana harganya jauh lebih murah. Penjual peniaga nak jual murah macam atas talian tak boleh, sebab dia kena bayar kos. Itu pula dia kena bayar sewa kedai, dia kena bayar pekerja,
dia kena bayar bil api, dia kena bayar macam-macam kos yang perlu dikeluarkan. Jadi dia nak jual dengan harga Shopee, tak boleh. Tak boleh dia nak jual dengan harga Shopee sebab dia terpaksa tanggung kos. Yang jual tanpa mengeluarkan kos, dia boleh jual dengan harga murah. Sebab tu kadang-kadang kita selaku pembeli memang kita akan beli yang murah. Sebab tu saya katakan tadi, pembeli yang bijak dan waras dia tak akan beli yang mahal. Sebab beli adalah nak untung. Beli dan jual, konsep dia adalah nak untung atas barang. Kalau beli, dia beli dengan harga yang murah, dia untung. Penjual, dia jual untuk apa? Sebab dia dah untung. Jadi secara asasnya kita boleh katakan pembeli pun nak untung, penjual pun nak untung. Bukan penjual saja nak untung, pembeli pun nak untung tak? Sebab contoh, saya beli dengan harga RM20, kawan saya beli dengan harga RM50. Siapa yang untung? Saya untung sebab saya beli dengan harga RM20. Sebab itu kadang-kadang platform online ni ada pro kontra juga. Kalau dilihat dari sudut baik, baguslah sebagai pengguna dan pembeli. Kuasa besar beli ni, Malaysia boleh dikatakan kuasa besar juga. Kuasa belian ni, orang Melayu lah kuasa belian paling tinggi, kan? Orang Melayu ni suka membeli, tak habis-habis beli. Itu belum lagi kita tengok bulan puasa ni. Kalau bulan puasa lah kita ambil bulan puasa, kuasa beli ni orang Melayu. Hari raya kuasa beli adalah orang Melayu. Yang berniaga bukan orang Melayu. Orang Melayu tak berniaga, orang Melayu suka habiskan duit. Tak suka buat duit, suka habiskan duit. Beli, kadang beli tak pakai, kadang beli tak makan. Ni kalau makanan lah, bulan Ramadan pergi bazar, beli tu, beli ni, beli tu, beli ni, balik makan sikit saja, lepas tu tak makan. Dia minat membeli. Dia minat membeli. Okey, platform belian ataupun jualan secara atas talian ada baik, ada buruk. Tidak ada, kita boleh katakan ada 100% kebaikan, tidak ada keburukan langsung. Memanglah awak selaku pembeli, memanglah awak tidak merasakan keburukan. Selaku penjual yang lain, menjual barang yang sama, keburukan bagi dia. Okey, itu sedikit pengulangan yang lalu berkenaan dengan menjual di tempat yang kita beli dengan harga yang jauh lebih murah. Ini simple je. Sebab itu apabila kita berniaga di pasar ataupun di tempat yang komuniti peniaga-peniaga ni sepakat meletakkan harga barang sekian-sekian. Okey, barang ni kita letak, ikan ni kita letak sekilo harga dia sekian-sekian. Tiba-tiba datang entah daripada mana, dia jual dengan harga lebih murah. Sebab tu saya sebutkan tadi, kalau kualiti yang sama, kualiti yang sama ataupun hampir sama, kalau bagi yang mementingkan kualiti, dia nak yang kualiti mahal pun tak apa. Tapi bagi yang tidak mementingkan ataupun kualiti itu nombor dua, yang penting ada barang, maka dia beli yang kopi pun tak ada masalah, kan? Bukan yang original, dia beli yang kopi pun tak ada masalah. Sama juga, orang bukan nak pergi check tengok pun, ni kopi ni bukan original, kita pakai handbag, orang bukan nak check pun handbag kita, kan? Tapi bagi yang mementingkan kualiti untuk kepuasan dia, dia sanggup bayar mahal, terpulang kepada dia, dan dia beli dengan harga yang jauh lebih murah tapi barang yang sama. Selaku pembeli yang bijak, siapa yang sanggup bayar lebih untuk benda yang sama? Tak ada, kan? Okey. Pada malam ini kita akan sentuh tentang hadis yang mana Nabi SAW melarang daripada satu konsep di dalam transaksi, dia panggil urban, ataupun nama lain dia panggil urbun.
daripada Amr bin Shu'aib an abihi, Shu'aib lah, an jaddihi, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in urban. Kata seorang sahabat ini, iaitu datuk kepada Amru, dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dia kata Nabi melarang daripada satu konsep dipanggil urbun ataupun urban, yang dalam bahasa mudah kita panggil beli dengan membayar deposit. Kita bayar down payment. Baik, hadis ini adalah tentang hadis melarang. Ada hadis yang membolehkan, mengharuskan. Cuma kenapa kita baca hadis larang? Kerana hadis ini adalah lebih kuat daripada hadis yang membenarkan. Okey. Satu transaksi. Baik, dalam bab muamalat ni saya bagi satu tips lah. Kita tak perlu nak ingat nama dalam bahasa Arab dia. Transaksi macam ni apa nama orang panggil lah, nama apa? Tak, itu tak penting. Yang penting kita faham konsep takyif fiqhi, itu penting. Dalam bab muamalat itu lebih utama. Al-ibratu bil ma'ani. Yang penting adalah konsep. Walaupun dipanggil nama macam-macam, itu tak penting. Walaupun nama susah nak ingat dalam bahasa Arab, nama begini, itu bukan soal. Yang penting awak tahu konsep. Baik, konsep urbun ini adalah jual beli berdeposit ataupun kita bayar down payment. Hadis ini adalah dalil bagi majoriti ulama. Saya sebut majoriti, maka dia merangkumi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i sendiri, dan juga Hanafi. Tiga mazhab ini menggunakan hadis ini sebagai justifikasi dia, dalil dia, mengatakan jual beli berdeposit, bayar duit muka, dilarang oleh Nabi SAW. Larang macam mana? Adakah bayar duit muka itu salah? Bukan itu maksud dia. Yang tu tak menjadi masalah. Apabila kita faham apa maksud deposit. Kita nak beli kereta, kita nak beli kereta, maka kita kena membayar 10% deposit, kita kena bayar 10%. Contohlah kita bayar 30,000 deposit, kita bayar 30,000, yang mana kereta tu harga dia mungkin 150,000, mungkinlah lebih kurang anggaran 150,000, maka saya bayar 30,000. 30,000 itu dipanggil sebagai deposit lah, down payment, tanda jadi. Maka yang itu apabila kita nak bayar yang lain, ini bagi maksud saya, kalau saya nak beli cash, maka baki yang tinggal lagi, yang saya perlu bayar 120,000 ni, saya bayar sekali dah. Saya perlu bayar baki lagi 120,000. Betul? 120,000 campur 30,000, 1,500. Maka yang ni tidak ada khilaf, boleh. Ini tak masalah. Sebab 30,000 tu tolak daripada 150. Sama juga, 30,000 tolak daripada 150. Kalau awak bayar 30, kemudian 120, awak bayar 150 terus, sama ya, tak lebih tak kurang. Maka ini tak ada isu. Ini tak ada isu. Yang jadi isu, yang jumhur majoriti tak bagi, ialah apabila bayar deposit kemudian tak jadi beli. Okey, tak jadi beli. Bila tak jadi beli, deposit itu burn. Deposit itu tak dikembalikan kepada pembeli. Maka yang ni yang dipertikaikan, yang ni yang diperselisihkan oleh ulama. Ada kata boleh makan duit tu, ada kata tak boleh.
Majoriti mengatakan tak boleh. Majoriti mengatakan tidak boleh mengambil duit deposit tadi. Siapa? Penjual tak boleh ambil. 1 sen boleh tak boleh ambil, dia kena pulangkan balik. Kalau dia ambil, ini yang dimaksud naha Rasulullah SAW an bai'il urban, Nabi melarang. Tapi satu pandangan lagi, ini bukan pandangan ganjil, ini bukan pandangan yang pelik, tak. Ini adalah pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Bila kita sebut Imam Ahmad bin Hanbal, maka masih lagi masuk dalam kerangka 4 mazhab. Dia tak keluar. Tak keluar lah. Dan pandangan ini diguna pakai sekarang. Kita pun pakai pandangan ni. Sebenarnya sedar tak sedar kita pun telah ikut mazhab lain. Kita pun ikut mazhab lain, cuma kita tak tahu itu mazhab apa. Dalam kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh mengamalkan transaksi berdeposit, bayar down payment, tak boleh. Kena bayar cash. Tapi mazhab Hanbali, seperti mana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau membenarkan jual beli down payment, deposit, yang mana ia juga pernah berdalilkan dengan hadis yang lain. Tapi hadis yang Imam Ahmad pakai ni, hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Maka menjadi hujah setiap orang yang nak membenarkan, setiap orang yang nak melarang, dia mesti kena ada justifikasi untuk membuktikan yang dia tu ada dalil. Dia tak cakap kosong. Dia tak cakap kosong. Awak setuju tak? Saya tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab saya tak setuju. Itu tak boleh. Kalau agama pakai macam tu, rosaklah. Betul? Sebab apa awak kata haram? Sebab saya tak suka. Tak boleh. Awak tak suka takkan jadi haram. Sebab apa awak kata halal? Sebab saya suka. Okey, kita tidak ada authority untuk mengubahkan hukum. Mesti kena bawa bukti, mesti kena bawa hujah. Maka hujah yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi pernah disoal tentang transaksi yang kita sebutkan sebagai down payment. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil urban. Nabi pernah disoal tentang jual beli berdeposit. Maka dalam riwayat yang digunakan oleh Imam Ahmad, fa ahallahu, Nabi menghalalkan. Tapi hadis ini dhaif. Ini sudah cukup membuktikan kepada kita bahawa dhaif sesuatu hadis tidak bererti dhaif konsep. Dhaifnya dalil, lemahnya dalil yang diguna pakai tidak membuktikan konsep yang diguna pakai itu juga lemah. Okey, boleh faham? Senang nak faham. Okey. Dan pandangan Imam Ahmad inilah diguna pakai oleh lembaga-lembaga fatwa antarabangsa, sehingga kita pun pakai. Kita sedar tak sedar pun kita pakai juga pandangan yang lemah dalam mazhab Hanbali, sedangkan majoriti mengatakan tak boleh. Jadi bermaksud daripada sini kita boleh faham dia, kita sebenarnya tidak terikat dengan satu mazhab saja. Kita tak terikat dengan mazhab Syafi'i saja. Mungkin dalam konteks ibadat kita pakai mazhab Syafi'i, sebilangan besar. Semayang cara mazhab Syafi'i, puasa cara mazhab Syafi'i, wuduk cara mazhab Syafi'i, zakat cara mazhab Syafi'i. Itu pun ada campur-campur juga tu zakat tu. Haji cara mazhab Syafi'i. Sebab itu saya katakan dalam ibadat mungkin sebahagian besar 90% ataupun lebih kita mengamalkan mengikut cara mazhab Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya dalam muamalat banyak kita pakai mazhab lain sebenarnya, terutama dalam transaksi yang melibatkan perbankan. Langsung tak pakai mazhab Syafi'i. Bukan langsung tak ada, ada juga, tapi kebanyakannya adalah daripada Hanafi. Cuma kita tak tahu. Jadi tak ada masalah yang tu.
Cuma poin dia adalah selagi masih dalam kerangka 4 mazhab, pandangan 4 ulama muktabar ini tidak jadi masalah. Jangan awak guna pandangan yang terpencil, pandangan yang pelik, yang bukan daripada 4 ulama muktabar ini. Maka kalau pandangan yang kelima, contoh, bukan daripada Imam Malik, bukan daripada Imam Abu Hanifah, bukan daripada Imam Syafi'i, bukan daripada Imam Ahmad, dia ambil lain, kadang-kadang nama pun tak pernah dengar, maka itu dipanggil syaz. Apa dia syaz? Pandangan yang ganjil. Awak nak ikut yang 4 ni ke, ataupun awak nak ikut yang entah siapa-siapa? Jadi kita sudah semestinya kita menghormati pandangan orang lain selagi mana dia adalah pandangan yang muktabar, pandangan yang masih dalam kerangka 4 mazhab. Baik, jadi secara kesimpulan, kita sudah pun beramal dengan baik urbun ataupun deposit. Yang majoriti tak bagi tadi adalah apabila kita bayar deposit, lepas tu kita tak jadi nak beli. Minta maaf lah, saya dah balik sembang dengan bincang balik tadi, semalam saya dah bayar deposit, tapi bila balik sembang bincang balik dengan isteri, saya tak setuju. Saya tak setuju beli, maka besok ni jumpa penjual, minta maaf lah, saya tak jadi beli. Duit itu macam mana duit yang saya bayar tu? Deposit 1,000, 2,000 yang saya bayar, penjual kata hangus. Alamak, tolonglah bagi balik. Nampak? Hangus. Maka yang ni majoriti tak bagi. Majoriti kata yang ni yang salah, awak kena pulangkan, sebab awak tak tanggung kerugian apa pun. Baru 1 hari. Okey. Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali kata penjual boleh mengambil deposit. Ini kita panggil apa? Deposit burn. Habis, hangus. Sebab penjual itu menanggung kerugian. Dia tanggung kerugian macam mana? Penjual dia tanggung kerugian macam mana? Dia terpaksa tolak orang lain yang nak beli, dia tolak. Orang lain nak beli, dia tolak sebab dia amanah. Dia amanah, minta maaf lah, saya dah ada orang dah bayar deposit ni, esok dia nak beli, tiba-tiba tak jadi. Dia dah tolak banyak lah. Ini amanah, peniaga yang amanah. Maka halal untuk dia ambil jika kerugian yang ditanggung. Tapi kalau penjual itu kata tak apalah, saya rugi sebab awak tak jadi beli, sebab ramai yang offer nak, tapi sebab saya amanah, saya tolak sebab ingat awak nak beli, tiba-tiba awak tak jadi, dan dia pulangkan balik deposit. Ini dalam hadis Nabi kata man istaqala aqalahullah. Siapa yang buat begini maka pahala besar bagi penjual tadi. Dia panggil apa? Konsep ini dipanggil iqalah. Iqalah ni maksudnya macam ni. Pembeli dah bayar deposit kepada penjual, kemudian pembeli tak jadi nak beli, penjual tak ambil 1 sen pun deposit, dia pulangkan balik. Maka Nabi kata man istaqala aqalahullah. Ini penjual yang dapat pahala besar. Sebab apa? Sebab dia tak makan 1 sen pun. Sebab makan itu ada khilaf. Makan duit dibimbangi, majoriti tak bagi tadi ni sebab apa? Dibimbangi makan harta orang lain dengan cara batil. Maka di sinilah yang diguna pakai fatwa antarabangsa mengatakan boleh deposit itu diambil oleh penjual jika penjual menanggung kerugian. Jika penjual menanggung kerugian. Jadi ini adalah perbincangan ulama di dalam hadis. Maka yang dibawa oleh penulis buku kita, dibawa hadis yang melarang kerana ini adalah hadis yang lebih tinggi status dia berbanding dengan hadis yang menghalalkan. Baik, itu konsep yang pertama dipanggil baik urbun ataupun jual beli berdeposit. Hadis yang kedua tentang konsep lain pula. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qultu ya Rasulullah. Ibnu Umar dia kata, dia tanya, dia bagi tahu Rasulullah, wahai Rasulullah, inni abi'ul ibila bil baqi'. Baqi' ni sekarang ni tempat perkuburan.
Baqi' Al-Gharqad, belakang Masjid Nabawi. Ibnu Umar dia kata, wahai Rasulullah, saya menjual unta di tempat yang bernama Baqi'. Fa'bi'ud dananira wa akhuzud dirahama wa abi'ud dirahama wa akhuzud dananir. Ibnu Umar dia kata, saya jual unta, saya jual dengan harga dinar. Dia penjual, Ibnu Umar sahabat Nabi, dia penjual. Dia menjual unta dengan harga dinar. Contoh, dia contohlah dia menjual unta dengan harga 100 dinar. Contoh 100 dinar. Nilai sebenar dia itu boleh kita bincang lah. Ini contoh 100 dinar seekor unta. Lepas tu pembeli itu bayar dengan dirham. Pembeli bayar dengan dirham. Dinar duit perak, dirham duit dinar duit emas, dirham duit perak. Dan saya jual dengan dirham, pembeli bayar dengan dinar. Macam mana situasi ini? Boleh ataupun tidak? Contoh yang mudah untuk kita faham dalam zaman kita sekarang ni. Kita beli online, bukan beli dengan bayar ringgit. Kita beli contohnya pada platform eBay. Kita beli dekat eBay US. Maka transaksi yang digunakan adalah dengan dolar. Kita bayar dengan ringgit, convert. Nampak? Ataupun kita beli barang. Barang itu harga dia diletakkan RM1. Di kat Malaysia ni RM1. Lepas tu kita cakap, minta maaf lah, saya duit cash ringgit ni memang tak ada, langsung habis. Exchange lah, tak ada. Boleh transfer tak? Boleh by bank to you ataupun scan ke? Tak ada. Mesti bayar cash. Cek balik, saya ada dolar. Apa? Saya ada dolar. Bolehkah saya bayar dengan dolar? US dollar. Bolehkah saya bayar dengan US dollar? Kalau RM100, awak convert dah, tengok berapa. Jangan RM100 dibayar $100. Itu untunglah penjual, kan? Penjual untunglah macam tu. Convert, okey. RM100 bersamaan dengan lebih kurang sekarang berapa? RM1 berapa? 40. RM1 $4.77. $1 $4.77. Teruk lah kalau macam tu. Dulu saya lama dah lah, dalam RM3.5 RM3 lebih Dulu kalau RM4 lebih ni dah macam euro. Dulu €1 lebih kurang US dollar sekarang. Tapi makin teruk Kalau RM4.77 itu maksudnya ringgit kita ni lemah. Ringgit kita lemah. Kalau $1 RM4, ringgit berapa dolar? 25. $100 25. Okeylah, saya bayar kepada awak $25. Dan dia pun setuju, saya pun setuju. Okey. Tapi syarat. Nabi kata, tak ada masalah, boleh awak bayar dengan mata wang asing. Mata wang yang digunakan untuk transaksi adalah ringgit, tapi awak bayar bukan dengan ringgit. Awak bayar dengan dolar, awak bayar dengan euro ke, dengan tak kisahlah rupiah ke apa pula. Tapi kita convert, okey, ini nilai dia semasa. Syarat dia, Nabi SAW kata apa? La ba'sa an ta'khudhaha, tidak mengapa awak ambil duit, jual dengan dinar tapi ambil dirham, jual dirham ambil dengan dinar, tak ada masalah. Tapi syarat apa? Bisi'ri yaumiha, dengan nilai semasa. Syarat dia dengan nilai semasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ma lam taftariqa bainakuma. Yang kedua adalah mesti dibayar pada waktu itu juga, tak boleh tangguh. Okey, dua syarat ini perlu kita teliti.
Yang pertama, mesti dibayar dengan nilai hari itu. Agak-agak sebab apa? Sebab nilai dia berubah. Nilai berubah. Kalau kita bertangguh, inilah yang dipanggil sebab apa? Kita ambil dulu kenapa dinar dengan dirham. Dinar dan dirham ni kita kena faham satu, dia merupakan item riba. Item ribawi dia panggil. Satu benda yang ada possibility berlaku riba. Mas, perak. Maka dinar wang mas, dirham wang perak. Maka duit yang kita guna sekarang ni, adakah dia emas ataupun perak? Tak. Tetapi dikiaskan dengan emas dan perak dari sudut nilai, maka duit yang kita pakai sekarang ni juga termasuk dalam kategori item riba. Maka sebab itu mesti dibayar cash, mengikut harga semasa. Tak boleh bertangguh, sebab bertangguh nanti ada riba. Tak boleh. Contoh yang kedua, saya berhutang dengan seseorang. Saya hutang dengan dia, dengan hutang saya minta 1,000, pinjam 1,000, hutang 1,000, dia pun bagi. Masa nak bagi tu, saya bagi dengan dolar. Hutang dia saya bayar dengan dolar. Saya ambil dengan ringgit, saya bayar dengan dolar. Bila saya bayar dengan dolar, ataupun sebaliknya, saya pinjam dolar, saya bayar ringgit, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bermasalah apabila disyaratkan oleh pemberi hutang. Bila pemberi hutang kata apa? Awak, saya bagi awak pinjam dengan dolar, nanti awak bayar juga dengan dolar. Saya bagi pinjam dengan dolar, nanti awak bayar dengan ringgit. Okey, agak-agak kenapa pemberi hutang meletakkan syarat? Sebab dia tahu ada imbuhan kat situ. Maka itu bukan hutang. Walaupun zahirnya nampak sebagai hutang, tapi itu sebenarnya berniaga. Itu sebenarnya berniaga. Okey, kita faham. Senang nak faham. Macam mana money changer buat duit? Money changer niaga tak? Niaga lah tu, bukan dia buat kerja amal. Dia tak buat kerja amal. Money changer tak buat kerja amal. Awak nak tukar ringgit, nak pergi kepada dolar, tak? Dolar kepada ringgit. Dia bagi hutang, dia bagi pinjam, dia tukar suka sama suka, ataupun dia saja hobi dia. Bukan. Dia berniaga. Dia ambil untung di atas, dia jual berapa, dia beli berapa. Selalu money changer ni dia ambil untung, dia jual pun dia ambil untung, dia beli pun dia ambil untung. Kan? Kita tukar, nampak dapat sikit ni. Sebab dia makan, dia ambil sikit, dia ambil untung lah, sebab dia berniaga. Jadi kalau pinjam, kalau hutang macam tu, kalau saya hutang dengan ringgit, kemudian diletakkan syarat, saya hutang dengan ringgit, kemudian diletakkan syarat, masa nak hutang tu awak mesti bayar dengan dolar. Awak mesti bayar dengan dolar. Kamu buatlah. Kalau macam tu, awak ni macam nak berniaga ni. Awak ni bukan hutang. Hutang ni syarat dia lillahi ta'ala, tak ada imbuhan. Itu baru hutang. Konsep hutang ni adalah semata-mata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okey, awak nak, okey, ambil. Tapi kalau orang itu bayar lebih kat kita tanpa kita minta, itu rezeki kita lah, alhamdulillah. Tapi bila kita meletakkan syarat bayar lebih, ataupun kita tak cakap kena bayar lebih, tapi kita suruh dia bayar dengan nilai dolar, itu mengandungi makna apa? Minta supaya bayar lebih. Ini tak boleh. Hutang mesti ikhlas lillahi ta'ala. Okay, kalau macam tu, itu bukan lagi hutang, itu dipanggil berniaga. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.